Okey, untuk integration by part ni dia ada formula dia lah. Okey, ini kamu boleh rujuk balik. Last kali nanti kita akan gunakan formula yang ni. Maksud dia soalan nanti kita akan tukar kepada U dan V. Okey, U dan V. Okey, ini peraturan lah. Ini peraturan untuk kita nak memilih U nanti. Bila kita guna integration by part, kita akan pilih U dulu. Kalau kita banyak sangat function, kita akan gunakan peraturan ni lah, peraturan log pad. Maksudnya kalau soalan tu ada log, maka U tu mesti pilih log. Okay? Kalau katakan kita ada dalam soalan tu pilihan log dengan eksponen dalam soalan tu, maka U tu mesti pilih log. Maknanya kita boleh berpandukan kepada peraturan log pad ni lah. Okay? Kalau katakan dalam soalan tu gabungan soalan antara polinomial dengan trigonometri, maka U tu mesti pilih polinomial. Okey, kita akan tengok contoh soalan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang ke-10 tu. Okey, yang pertama, bagaimana kita nak gunakan integration by part. Jadi kalau kita kekalkan soalan ni, memang kita tak boleh buat ni. Kita tak boleh integrate X, eksponen X. Kalau eksponen X saja kita boleh integrate. Okay? Tapi kalau gabungan X dan eksponen X memang tak boleh integrate. Jadi kalau kita tak boleh buat integration terus, maka kita terpaksa guna technique of integration. Okay? Kalau kita nak guna substitution method pun tak boleh. Okay? Jadi kita terpaksa gunakan integration by part. Okay? Cara kita nak guna, kita akan start dengan let U. Kita akan start dengan let U. Let U. Tadi saya dah bagi tahu kalau kita nak pilih U ni, kita boleh berpandukan kepada law pad. Nak pilih U ni, kita boleh berpandukan kepada law pad. So kena ingat balik log. Yang pertama ni kalau ada log, kita pilih U sebagai log. Kemudian baru polinomial. Seterusnya eksponen. Seterusnya trigonometri. Jadi untuk soalan ni, untuk sebutan yang pertama ni, ini adalah kategori polinomial. Ni yang pertama ni. Kemudian yang kedua ni adalah eksponen. Eksponen. Jadi kalau kita ikut peraturan log pad ni, kalau kita ada polinomial dengan eksponen, U tu mesti pilih polinomial. Okay, jadi U ni mesti ambil sebagai X. Kemudian yang baki ni, yang tinggal adalah ni, eksponen X dx. Jadi eksponen X dx tu kita boleh gunakan dia sebagai dV. So dV eksponen X dx. Okay. Jadi kita ingat balik kalau integration by part ni, formula dia kita akan gunakan yang ni, formula U dV equals to UV subsect to V du. Okay. Jadi kita akan gunakan formula yang ni. Maknanya kita akan mula dengan pilih U tu yang mana satu. Kemudian dah pilih U, kita mesti pilih dV. dV ni baki dah. Kalau X ni kita dah anggap sebagai U, maka yang baki ni kita gunakan sebagai dV. Okey. Jadi kalau ni U, okey, daripada sini U ni kita differentiate. Kita differentiate, maka kita akan dapat 1 dx. 1 dx. Okey tak ni? Maknanya kalau kita differentiate U respect to X, sepatutnya kalau kita belajar sebelum ni, kita akan gunakan simbol dia du over dx. Okay, du over dx, kita differentiate X dapat 1. Tapi kalau untuk kita belajar integration ni, dx ni biasanya kita akan bawa ke sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ni kita differentiate, yang sebelah kanan ni kita kena integrate. Kita kena integrate. So ingat balik, kalau kita jumpa integration dengan differentiation, dia akan hilang. Maka yang ni kita akan dapat V sama dengan integrate eksponen X, kita akan dapat yang sama. Sepatutnya kalau kita belajar integration, bila kita integrate mesti ada tambah C. Untuk integration by part ni, untuk step yang awal ni kita tak payah buat tambah C. Tambah C tu kemudian. Okay. So bila kita dah ada yang ni, kita gantilah. Okay, so soalan kita tadi X eksponen X dx sama dengan U ni adalah X. Kita ikut je formula. V ni adalah eksponen X. Subsect tu integration of V
V adalah eksponen X, du ni adalah dx. Maksud dia, bila kita nak guna integration by part, kita hanya ganti je dalam formula ni, u yang mana, v yang mana. Kemudian kita akan buat integration, ambil balik v ni. Okey, kita ganti semua. Maka kita tengok masih ada integration ni, kita teruskan lagi. So x, eksponen x, integrate eksponen x, kita akan dapat sama juga. Dan bila dah habis, baru kita letak tambah c. Okey, maka itulah kita punya jawapan. Okey, boleh ke ni? Ada yang nak tanya? Boleh, sir. Okey. Untuk formula ni, yang saya buat yang awal ni, saya bergantung kepada formula. Okey. Kalau katakan saya tak nak guna formula ni, saya nak buat terus. Okey. Yang penting yang step yang pertama ni kita kena adalah yang ni. Ni kena adalah ni. Okey. Yang pertama yang ni mesti ada. Okey, katakan saya tak nak guna formula. Cara dia mudah je, kita darab silang aja. Yang pertama darab silang ni. Maksud dia, step yang pertama ambil x darab dengan eksponen x. Kita yang dapat ni pertama. Kemudian kita darab silang juga, tetapi kita darab silang tolak dengan v du. Maksud dia kita akan ke sini. Maksud dia step yang pertama kita darab silang dulu, kemudian kita berhenti di sini, kita darab ke sebelah kiri. Maksud dia eksponen x darab dengan dx. Itu yang kita dapat ni, eksponen x dx. Ni kalau kita tak nak guna formula. Okey, kita boleh guna cara tu. Kita tengok contoh lain. Okey, contoh yang ni. Okey, untuk contoh B ni, jadi bila kita nak buat integration by part, kita mesti bermula dengan u. Okey, kena pilih u ni. U ni kita kena ingat tadi bergantung kepada panduan law pad. Law pad ni dia bukan kaedah, panduan je. Okey, kalau ada log pilih log, kalau ada polinomial pilih polinomial, ikut aturan dia. Okey, kalau kita ikut kat sini, ini dipanggil polinomial. Ni, polinomial. Ini adalah dipanggil trigonometry function. Kalau ikut peraturan ni, kalau kita ada polinomial diikuti dengan trigonometry, maka u tu mesti pilih p dulu. Jadi maksud dia u ni mesti pilih theta. Dan baki dia kita kena tulis dv ni, yang semua ni. So cos 2 theta plus pi over 3 d theta. Maksud dia kalau kita dah pilih ni sebagai u, maka yang tinggal ni kita ambil dia sebagai dv. Okey, jadi yang sebelah kiri ni kita differentiate u respect to theta. Sepatutnya kita akan buat du d theta. Tapi untuk integration ni d theta tu buat sebelah kanan. Differentiate theta ni kita akan dapat 1. So kita boleh tulis d theta. Untuk sebelah kanan ni kita integrate. Jadi bila kita integrate, kita akan dapat v. Yang ini kena ingat balik lah, bagaimana kita nak integrate cos. Jadi kalau kita refer balik, differentiate sin dapat cos, maka bila kita integrate cos mesti dapat sin. So jawapan dia adalah sin 2 theta plus pi over 3. Kemudian jangan berhenti kat situ, ada lagi, perkan dengan differentiate in bracket, kita akan dapat 2. Sepatutnya kita akan buat tambah c. Tambah c tu kita buat kemudian. Okey, kemudian maka kita dah boleh jawab soalan ni. So theta cos 2 theta plus pi over 3. Okey, kemudian ada d theta. Okey, kalau nak ikutkan kita akan gunakan formula. Kalau tak nak guna formula, kita terus gunakan cara tadi, darab silang aja. Okey, darab silang. So ambil je theta multiply by sin 2 theta plus pi over 3 over 2. Okey, ini yang pertama. Kemudian tolak. Formula dia kan tolak. Daripada sini tadi kita darab silang ke kiri. So saya akan ambil yang ni, integration, jangan lupa integration sin
2 theta plus pi over 3, kemudian over 2. Nak buat over 2 ataupun letak setengah kat luar ni pun boleh. Okey, kemudian d theta. Okey, ini kalau tanpa guna formula. Kalau nak guna formula, kena tengok baliklah. Formula dia u dv sama dengan uv subtract to v du. Okey, kalau nak guna formula ganti je. Kalau tak nak, kita darat silang, kemudian darat silang ke kiri. Okey, kemudian nanti kita permudahkan ni, kita akan dapat jawapan 1/2 theta sin 2 theta plus pi over 3. Pi over 2. Pi over 3. Okey. Untuk yang ni, ini sebenarnya kita kena buat integration lagi ni. Okey. Kita kena buat lagi integration. So 1/2. Sekarang kita integrate sin. Okey, kalau integrate sin, maksud dia kita kena ikut formula differentiate cos mesti dapat negative sin. Jadi kita baca daripada sini. Integrate sin dapat negative cos. So kita akan ambil negative cos 2 theta plus pi over 3. Kemudian jangan lupa kita akan bahagikan dengan differentiate in bracket. Okey, bila dah habis kita akan buat tambah C. Begitulah. Okey, kemudian kamu permudahkan, nanti dapatlah jawapan ni. Dapat jawapan ni. So ini akan jadi negatif jadi positif 1/4. 1/4 cos. Okey, betul lah tu jawapan dia. Kalau kita tengok soalan C. Okey, soalan C ni, soalan C ni selalu dalam exam ni, soalan C ni. Okey, kalau kita nak integrate ln. Okey. Kalau kita nak integrate terus tak boleh. Kalau kita tengok yang boleh kita buat dalam integration ni, dia adalah 1/x. 1/x kalau kita integrate, baru kita boleh dapat jawapan ln x tambah c. Tapi kalau kita nak buat terus, saya nak integrate ln x dx. Yang ni memang tak ada jawapan. Jangan kamu buat terbalik pula. Integrate 1/x dapat ln. Integrate ln dapat 1/x. Salah lah. Dia tak boleh integrate terus. Jadi apa yang kita buat, nak guna substitution method pun tak boleh juga. Okey. Jadi kita mesti guna integration by part. Maksudnya nak pilih u yang mana? Okey. Jadi tadi kalau kita ikut peraturan Lopez tadi, mana saya nak tulis? Okey, kalau ikut peraturan Lopez, u ni mengikut laporan Lopez bukan kaedah Lopez ni, peraturan dia. Panduan je. Maka kalau dalam soalan tu ada log, maka u tu mesti ambil ln. Mesti ambil log. Bila yang ni kita ambil log, ambil sebagai u, maka yang baki ni kita ambil sebagai dv. Sebab dalam integration by part ni kita perlukan u dan dv. Okey. Kemudian kita differentiate. Sebelah kiri ni differentiate. Sepatutnya saya akan buat du dx. Tapi untuk integration ni, dx tu kita tulis sebelah kanan. So differentiate ln dapat 1/x dx. Okey. Sebelah kanan ni kita akan buat integration. Sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Itu kaedah dia. So ini akan dapat v, ini akan dapat x. Sepatutnya kita akan buat x tambah c. Untuk step yang ni tak payah buat tambah c. Kemudian kalau kita nak ikut formula, ikut dah. So ln x dx. Kalau tak nak ikut formula, kita darat silang je. So saya akan ambil ln x darab x, ataupun saya boleh tulis x ln x. Tolak, ini formula dia, tolak integration of x darab 1/x dx. Okey. Ni dia punya tanpa menggunakan formula. Kalau nak guna formula, so berpandukan kepada yang ni lah, u dv sama dengan uv tolak v du. Jadi ikutlah mana kamu rasa mudah, bergantung pada formula ataupun kita darat silang je. Okey, kemudian yang pertama yang depan ni kita boleh teruskan lagi. So x ln x ni tak berubah. Yang ini kalau kita permudahkan ini dah jadi integration of dx, 1 dx. Integrate of dx, kita akan dapat x. Okey, maksudnya integrate yang ni berpandukan yang ni. So
So negatif X, kemudian penutup dia mesti tambah C. Itu yang kita dapat jawapan ni. Kalau kita jumpa ada bentuk kuasa, biasanya kita tak akan biarkan soalan dia macam ni. Kita akan ubah dulu. Sebab dalam log ni kuasa dia boleh turun. Kuasa boleh turun. Maka soalan ni kita akan kira daripada sini. Okay? So kita akan gunakan step yang pertama, pilih U yang sesuai. Okay? Kalau kita ikut peraturan ni, yang ini adalah polinomial, yang ini adalah log. Jadi kalau kita ikut peraturan Lopez ni, kalau kita ada log kemudian polinomial, log kena pilih dulu. Okay? Maka U tu mesti ambil log. So ln X. Yang baki ni kita ambil sebagai dV. Ni dah ambil sebagai U. So X dx tu sebagai dV. Sebelah kiri differentiate, sebelah kanan kita integrate. Sebelah kanan ni integrate. So kita akan dapat V sama dengan X kuasa 2 per 2. Sepatutnya tambah C lah. Tambah C ni kemudian. Kemudian kita ganti dalam formula. Okay. So integration of ln X to the power of X dx equals to, kita darat silang. Ni darat silang. Maka kita boleh tulis X kuasa 2 per 2 ln X. Tolak. Tolak ni sebab formula ni. Ni formula ni. Tolak integration of, kita akan ambil X kuasa 2 per 2 darab dengan ni 1 per X dx. Okay. So kita permudah ni. Ini kita boleh salin je. Ini dah boleh ambil sebagai jawapan. Okay. Kemudian ini integrate. Ini nanti kita permudahkan ni. Ini kalau kita permudahkan nanti, kita gunakan integration of X kuasa 1 X per 2. Okay. Nanti kamu integrate ni, kita akan dapat X kuasa 2 per 4. X kuasa 2 per 4. So kita akan dapat jawapan ni lah. Okay. So akhir sekali jawapan dia. Okay, yang ni macam mana gayanya? Kan? Yang ni ln X in bracket. Ni macam mana ni? Ln X kuasa 2. Ingat ni, kalau kita jumpa soalan ni, 2 ni dia tak boleh turun ke depan. 2 ni tak boleh turun ke depan. Kalau katakan kita punya soalan ln X kuasa 2, maksud dia tanpa ada kurungan, baru kita boleh turun dia ke depan. Okay, jadi untuk yang ni macam mana kita nak buat? Kita terus let U equals to ln X kuasa 2. Ambil semua sekali. Kemudian dV tu adalah dx. Okay. Kemudian sebelah kiri differentiate. Differentiate ni kena hati-hatilah sebab dia kuasa. Turunkan kuasa. Ini kita gunakan power rule. Differentiation. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kuasa 1. Kemudian multiply by differentiate in bracket. Kita akan dapat 1 over X dx. Okay. Ataupun saya boleh tulis du ni adalah sama dengan 2 ln X per X. Okey, kemudian untuk yang sebelah kanan ni kita boleh ambil V sama dengan X. Untuk yang sebelah kanan ni, sebab kita gunakan integration. Ini integrate dV senang, jadi pun dapat X kalau integrate. Jadi kita masukkan ke dalam formula. Formula kita adalah U dV sama dengan UV tolak V du. Formula ni dia beri dalam exam, kalau nak gunalah. Kalau tak, kita tak silang ni. Okey, kita tak silang je. Jadi soalan ni dia akan jadi in bracket ln X squared dx. Maka kita akan ambil darat silang. Ambil yang ni darat silang. So kita akan dapat X ln X kuasa 2. So betul lah jawapan ni. Pertama. Kemudian subtract to integration of, ambil X ni darabkan dengan yang ni. Ni saya tertinggal dx ni. Ni dx. Okey. Kita akan darabkan. So 2 ln X over X dx.
Okey, jadi untuk yang depan ni kita dah tak payah buat apa dah. Kita salin je. Yang ini kalau saya tulis balik, kita akan dapat 2 ln x. Ni dah cancel 2 ln x dx. Okey. Kemudian untuk yang ni, untuk yang ni kita terpaksa buat lagi integration by part. Yang ni. Kau nak ikutkan. Okey. Ataupun kalau nak gunakan jawapan yang tadi pun boleh. Patutnya nanti dalam exam kamu kena buat sekali lagi. Kali yang kedua integration by part. Sebab integration ln x dx ni kita tak boleh buat terus. Okey. Nanti kamu buat kamu boleh rujuk balik contoh yang sebelum ni. Tadi kita dah buat integration ln x dx ni, tadi kita dah dapat sama dengan yang kita buat tadi. Soalan sebelum ni tadi, jawapan dia adalah x ln x tolak x. Yang tadi tambah c. Okey. Jadi nanti kamu proses lagi, buat integration by part kali yang kedua, kita akan dapat jawapan ni. So kita boleh tulis jawapan akhir dia adalah x in bracket ln x kuasa 2 tolak 2. Kemudian integrate ln x dx, kita gunakan jawapan ni. X ln x tolak x. Akhir sekali, hujung jawapan kita mesti tulis tambah c. Okey. Kemudian sama ada nak biarkan ni ataupun proses lagi sampai kita dapat jawapan ni. Okey. Macam mana? Ada soalan? Maka kalau nak tulis, kita boleh tulis ln x kuasa 2 tolak 2x ln x tambah 2x. Akhir sekali baru kita tulis c. Itulah kita punya jawapan. Jadi sekarang ni kita dah belajar technique of integration. Tadi ada 3 patutnya kan. Substitution method. Yang kedua integration by parts. Yang ketiga kita gunakan partial fraction. Okay. Kita tengok yang ketiga pula. Bagaimana cara kita nak... Boleh sir. Okey. Kita tengok cara kita nak buat integration by using partial fraction. So sebelum tu kena ingat baliklah bagaimana kita nak buat partial fraction. Ulang balik sem yang pertama. Okey. Kita tengok contoh soalan. Contoh macam ni lah. Contoh sebelah ni. Yang ni kalau kita nak buat integration terus. Katakan saya tak nak guna kaedah lain, saya nak terus integrate. Memang tak boleh. Sebab kalau bentuk fraction memang tak boleh integrate. Kemudian katakan saya nak guna substitution method. Tak boleh juga. Sebab nak pilih u yang mana. Ataupun saya nak guna integration by part. Tak boleh juga. Okey. Jadi memang kalau kita nampak bentuk ni, kita mesti gunakan partial fraction. Biasanya dalam exam ni, kalau nak guna partial fraction, dia akan nyatakan by using partial fraction method. Okey, cara kita nak pecahkan. Yang pertama, saya ulang balik. Kalau kita jumpa yang atas ni, tak kisahlah sebarang function. Kalau kita jumpa faktor yang berbeza, maka kita akan buat a over x minus 1 plus b over x plus 2. Yang kedua, kalau kita nampak ada kurungan yang ada kuasa, maka cara ni kita nak pecahkan a over x minus 1 kemudian plus b over x plus 2. Kemudian kita kena ulang sekali lagi. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau bentuk dia, katakan saya ada x tolak 1, kemudian kita tak boleh factorize. Katakan saya ada x kuasa 2 tambah 4. Macam ni kan, tambah 4. Kalau tolak 4, kita boleh factorize. Kalau kita boleh factorize, maka kita akan buat cara macam ni lah. Yang ni. Okay. So kalau yang ni, yang pertama, kita akan ambil a over x minus 1. Yang kedua ni, disebabkan yang ni kita tak boleh factorize, so kita ambil je. Kita akan ambil denominator dia x squared plus 4. Yang di atas ni terpaksa guna 2 constant, bx plus c. Jadi untuk soalan yang ni kita tak boleh buat integration, kita akan buat dulu partial fraction. Okay, so yang di bawah ni
Macam ni kalau kita boleh factorize, kita factorize ni. Jangan biarkan. So kita akan buat 2x minus 1, kemudian x minus 1 and x plus 1. Okey. Kemudian baru kita pecahkan. Kalau kita refer pada first denominator ni, kita akan ambil constant a over 2x minus 1. Yang kedua, kita boleh ambil b over x minus 1. Kemudian yang ketiga, c over x plus 1. Maksudnya kita akan gunakan nota yang pertama tadi. Maksudnya kalau kita ada denominator yang semuanya berbeza, maka setiap ni kita boleh pecah a, b, c. Okey, kemudian step yang kedua, kita kena hilangkan denominator semua ni. So yang pertama kita boleh ambil x squared plus 2x plus 4. Okey, untuk yang ni kena hati-hatilah. Okey. Yang ni kita boleh cancel yang ni. Maksudnya kita akan ambil a, kemudian faktor yang ada dua ni. So kita boleh ambil x minus a multiply by x plus 1. Betul. Kemudian yang b, sama juga b ni. Kita akan ambil semua denominator ni, tapi yang ni kita buang. X tolak 1. Maka 2x minus 1 x plus 1. Kemudian c, yang terakhir, kita kena ambil semua denominator ni, tetapi kita akan ambil yang ni buang. 2x minus 1, kemudian x minus 1. Oh, tapi ada c ni. C. Okey tadi. Maksud dia, kalau jumpa soalan ni, kita tak boleh buat integration terus. Terpaksa kita buat dulu partial fraction. Okey. Jadi kena ingatlah balik bagaimana cara nak cari A, bagaimana cara nak cari B, bagaimana cara nak cari C. Okey, saya tunjuk contoh sini. Okey, jadi kalau katakan kita refer pada faktor yang pertama ni, maka kita boleh gunakan nilai x sama dengan 1/2. Kemudian kalau kita refer pada faktor yang kedua ni, x sama dengan 1. Yang ketiga kita boleh ganti x sama dengan -1. Ini kena ingat balik sem 1 ni. Okey, jadi gunalah kalkulator. 1/4 sebelah kiri sama dengan, okey, sama dengan yang ini. Okey, yang ini kita akan dapat berapa? -1/2 darab dengan setengah tambah 1 3/2. Ini kamu kira nantilah. Okay. -3/4. -3/4 A. Betul tak? Betul, sir. Betul ya? Jadi A itu sama dengan berapa? -7. Betul ke? -7. -7. Betul ke? Jadi A ni sama. Betul, sir. -7. Okey, settle. Yang lain ni kosong lah. Sebab ini setengah habis, ini pun setengah habis. Kemudian kalau ganti 1, kalau ganti 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. So 7 sama dengan yang ni habis. Yang ini akan jadi berapa? Okey, kita akan ambil B. Yang ni kalau ganti 1 2, 1 darab 2. 2. So 2B. Sama dengan B ni sama dengan 7/2. 7/2. 7/2 7/2. Macam tu lah. Kemudian ganti dengan -1. Jadi kita ambil 1 tolak 2 tambah 4. Jadi sebelah kiri dapat 3. Sebelah kiri dapat 3. Sebelah kanan ni kalau ganti -1 habis. Ni ganti -1 habis. Kita kira yang ni je. Jadi dia akan dapat -2. Kita akan ambil -3. -3 darab dengan tolak 2. So kita akan dapat 6. So dapatlah 6C. Maka kita akan dapat C itu sama dengan 1/2. Maka kita punya ni dah jadi. A ni ganti. A ni adalah -7. So tu dia -7/2x tolak 1. B adalah 7/2. 7/2.
X tolak 1. Kemudian C adalah 1/2. 1/2 X tambah 1. Maksud dia nanti, integration ni nanti, okey, integration nanti kita akan gunakan yang merah tu. Okey, maknanya kita bukan integrate daripada soalan tu, kita integrate daripada sini. Okey, okey, yang ni dah akan jadi, kita integrate yang tadi yang kita dapat tadi, negatif 7/2x minus 1. 2x minus 1. Okey, kemudian kita ambil lagi plus 7/2. Ini untuk x plus 1. Okey, 1. Bukan plus 1, minus 1. Okey, minus 1. Kemudian yang berikutnya 1/2. Ni tengok balik yang tadi 1/2. Kejap Ni 1/2 x tambah 1 dx. Okey, so kita akan integrate daripada sini. So integrate. So kena ingat baliklah. Kalau kita jumpa per ni kuasa 1, maka kita akan dapat ln. Okey. Kita akan dapat ln. So dapatlah negatif 7 ln 2x minus 1. Integrate. Tapi kita kena differentiate in bracket ni dapat 2. So kena buat per 2. Per 2. Ataupun saya boleh buat sini per 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita integrate, ini kita akan dapat 7/2 ln juga, ln x tolak 1. 7/2 ln x tolak 1. Differentiate in bracket dapat 1. So tak ada berubah. Kemudian tambah dengan yang ni 1/2 ln x tambah 1. Okey. Dan akhir sekali kita akan buat tambah C. Maksud dia sekarang ni, kalau kita jumpa soalan integration yang melibatkan partial fraction ni, yang panjang tu adalah partial fraction. Tapi bila kita dah buat partial fraction, bila kita integrate tu sebenarnya mudah. Okey. So jawapan kita yang ni lah. Kalau rajin, kita akan tukar jawapan ni kepada bentuk yang ni lah. Ni kepada yang rajin. Kalau tak, biar macam ni je, kita akan dapat markah penuh. Okay, contoh yang kedua, kita terpaksa buat juga partial fraction ni, atas degree 2, bawah degree 3. So kita dah boleh buat partial fraction. So saya akan buat x kuasa 2 tambah x tambah 1 per semua dengan 2x tambah 1. Yang ini kita boleh factorize tak ni? Satu-satu boleh tak? X tambah 1 jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Kita boleh factorize kan? So dalam partial fraction ni, kalau kita boleh factorize, kita factorize. Ni kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okey, betul. Jadi hati-hati ya. Jangan terus kita buat, ambil yang ni, kita tulis bx tambah c. Salah. Kita kalau boleh factorize, kita kena factorize. So daripada sini kita akan buat a over 2x plus 1, 1. Kemudian yang ni kita repeat 2 kali, x tambah 1. Kemudian c over x tambah 1 kuasa 2. Okey. Kemudian cara yang sama, kita akan hilangkan denominator ni. Kita akan ambil atas je, tambah 1 sama dengan, okey, yang ni kena hati-hati lah ni. Okey. Kena ingat balik lah. Kalau ni kita boleh ambil a over 2x plus 1 darab dengan denominator kita tadi 2x tambah 1 x tambah 1 kuasa 2. Kalau kita cancel yang ni, yang tinggal a dengan kurungan kuasa 2. Maka yang ni kita boleh tulis a kurungan kuasa 2. Untuk yang b ni pula, kita ambil b per x tambah 1 darabkan dengan yang ni. So kita boleh cancel, ni cancel, tinggal kuasa 1. Maka saya boleh tulis b 2x tambah 1. Kemudian kita akan ambil x tambah 1. Okey. Kemudian kalau kita ada c ni pula, ni kita ambil c ni, darabkan dengan ni. So kita boleh cancel kuasa 2, yang tinggal c
2x tambah 1. Okey. So ingat balik same 1. Jadi kalau nak ambil yang ni, darabkan dengan yang ni, maka cancel. Tinggal A kurungan kuasa 2. Dapat sebutan pertama. Sebutan yang kedua pula, kita ambil B over X plus 1, darab dengan ni. So yang ni hilang, tinggal kuasa 1. Jadi kita akan ada 2 kurungan. Tambah dengan yang ni. Okey, kemudian kita boleh ganti nilai. Kalau kita refer pada yang pertama, kita boleh guna gantian nilai X sama dengan negatif setengah. Kalau refer pada sini. Kemudian kita boleh gunakan gantian nilai negatif 1. Okey, sama itu je. Kemudian yang satu lagi kita boleh ambil lah sebarang nilai. Nak ambil 0 boleh, nak ambil 1 boleh, nak ambil 10 boleh. Okey, kalau nak senang saya pilih 1 je lah. 1 ataupun 0. Okey. Ni 3 nilai ni sebab kita ada 3 constant yang kita tak tahu. Jadi mesti ada 3 nilai. Okey, kita ganti dulu dengan negatif setengah. Ni kalau kita ganti dengan negatif setengah, okey, kita guna kalkulator. So kita akan ambil 1/4 tambah dengan, bukan tambah, tolak dengan 1/2. Tolak 1/2, kemudian tambah 1. Jadi sebelah kiri ni kamu guna kalkulator dapat 3/4. 3/4 sama dengan, ini kalau ganti negatif setengah, kita akan dapat 1/4. Kita akan dapat 1/4, betul? Okey, 1/4A. 1/4A. Maka kita akan dapat nilai A itu adalah 3. Nilai A itu 3. Kemudian yang lain-lain ni ada tak? Negatif setengah ni habis. Okey, kalau kita ganti negatif 1 pula. Kalau ganti negatif 1, maka kita akan dapat 1 yang sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ini habis, yang ni habis, yang ada yang ni. Okey. So kita akan ambil negatif 2, negatif C. So negatif C. Maka C sama dengan, betul tak? Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Okey. So C sama dengan negatif 1. Selesai. Kemudian seterusnya kita ganti 0. So ini 1. Yang ini akan dapat A. Kemudian yang ini akan dapat B. Ini akan dapat B tambah B. Yang ini kita akan dapat tambah C. Tambah C. So selesaikanlah. Kita nak mencari B. Okey, kalau kita nak cari B, ni B ni berapa? Dia kira. Okey, B 1. Kalau A tadi 3. Kemudian C tadi, okey. Maka B itu negatif 1. Ini kamu kira 1. Okey, maka soalan ni kita dah boleh tukar. Kita gantilah ni. Kita ganti. Maka ni kalau saya sambung kat sini, maka soalan tadi kita boleh tukar kepada, boleh saya sambung sini. Maka soalan ni kita boleh tukar. Okey, A adalah 3. So 3/2x tambah 1. B adalah negatif 1. So negatif 1/x tambah 1. C ni adalah negatif 1. So negatif 1/x tambah 1 kuasa 2 dx. Okey. Kemudian kita integrate lah. Okey, tadi kita dah dapat integration 3/2x plus 1 minus 1/x plus 1 minus 1/x plus 1 squared respect to x. Okey. Jadi bila kita dah selesai buat partial fraction, akhir sekali kita akan dapat function ni lah. Okey. So daripada sini baru kita buat integration. Jadi kalau kita tengok setiap fraction ni, kita dapati bahawa yang pertama ni kita dapati x kuasa 1. Jadi setiap kali kita dapat x kuasa 1, kita akan dapat ln. Jadi yang 3 ni kita akan tulis 3 tak berubah
integrate 1 over 2x plus 1, kita akan dapat ln 2x plus 1. Okey. Kemudian untuk yang kedua ni pun sama juga, x kuasa 1, setiap per x kuasa 1 dia mesti dapat ln. So kita akan dapat negatif ln x plus 1. Okey. Cuma untuk yang di sini tadi kita ada tambahan ya, kita ada tambahan. Okey, yang pertama kita dapat ln. Bila kita integrate 3 per 2x tambah 1, yang 3 ni kekalkan, 3 ni kita kekal. Kemudian 1 over 2x plus 1, kita akan dapat ln 2x plus 1. Kemudian kita jangan lupa, kita akan ada tambahan differentiate in bracket, kita akan dapat 2, dan 2 ni kita akan letak di bawah. Okey. Sama juga untuk yang ni. Kalau kita integrate 1 over x plus 1, kita akan dapat negatif ln x plus 1. Dan kalau nak ikutkan, kita mesti ada tambahan differentiate in bracket. Disebabkan differentiate in bracket ni 1, so tak payah kita tulis per 1. Okey, untuk yang ni, untuk yang ketiga ni, kita jangan terus kita dapat ln. Sebab ln ni hanya untuk kuasa 1 saja. Sekarang kuasa 2. Bila kuasa 2, kita kena tukar. Ini kita kena tukar. Kita ubah kepada negatif. Kemudian kita naikkan dia ke atas. Okey, kita akan tulis negatif 2. So kita akan integrate-nya ni. Okey, berdasarkan yang ni. Maka kita akan dapat negatif ni kita kekalkan negatif. Okey, negatif. Kemudian kuasa akan bertambah 1. Akan dapat negatif 1. Kemudian kita bahagi dengan kuasa yang baru. Okey, bahagi dengan kuasa yang baru. Kemudian sepatutnya kita ada lagi satu lagi step, kita differentiate in bracket. Sepatutnya kita differentiate in bracket darab 1. Okey. Kemudian akhir sekali jangan lupa kita akan tutupkan dengan tambah C. So kalau kita susun balik, jawapan ni adalah 3 per 2 ln 2x plus 1. Kemudian subtract to ln x plus 1. Kemudian yang ni kalau kita simplify, ini negatif-negatif positif. Dan yang ini kita boleh turunkan dia ke bawah. Okay. So kita akan dapat 1 over x plus 1 dan plus c. Okay. So kita akan dapat jawapan yang ni lah. Okay. Kemudian kalau kita lihat jawapan ni, kita tengok simbol dia dalam ln ni diguna modulus. Okay. Digunakan modulus ni. Maksud dia, kita dah tahu bahawa ln ni dalam dia mesti positif. Jadi ada dua jenis penulisan, sama ada kita gunakan absolute value macam ni ataupun kita boleh gunakan kurungan biasa. Cuma kita kena ingat, pastikan dalam ln tu sentiasa positif. Okey, kita lihat soalan C ni. Jadi kalau kita nak integrate terus memang tak boleh. Bila macam ni keadaan ni kita tak boleh integrate terus, maka kita perlu buat partial fraction. 5x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 bahagi dengan faktor yang pertama x tambah 1, kemudian faktor yang kedua x kuasa 2 tambah 3. Kemudian kalau kita gunakan partial fraction, kalau faktor yang pertama ni kita boleh gunakan constant dia a saja, a per x tambah 1. Kemudian kalau kita refer pada second denominator ni, ini adalah degree 2 dan tak boleh faktor. Bila tak boleh faktor, kita kena ambil semua. X kuasa 2 tambah 3. Okey, disebabkan tak boleh faktor degree 2, maka constant mesti ada 2. Kalau degree 1, constant 1. Okey. Kemudian kita eliminate the denominator ni. So kita boleh ambil yang di atas 5x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan ni kita boleh darab silang. Ax kuasa 2 tambah 3. Kemudian kita boleh ambil bx tambah c darab dengan x tambah 1. Okey, jadi untuk step berikutnya kita perlukan 3 nilai x sebab kita perlukan a, b, c. So perlukan 3. Kalau boleh kita refer dulu daripada denominator ni, kita boleh dapatkan nilai negatif 1. Kalau kita refer yang kedua, tak ada satu pun nilai x yang kita boleh ambil. Okay, jadi bila tak ada, maka kita boleh ambil sebarang nilai. Ambil nilai yang mudah-mudah. Nak ambil kosong boleh, nak ambil 1 boleh, nak ambil 3 dan 10 boleh. Okay, sebarang nilai. Yang penting mudah kita buat pengiraan. Jadi kalau kita gantikan sebelah kiri negatif 1,
So kita akan dapat 5 tolak 4, 1. So yang ini akan dapat 4. Sama dengan ini akan dapat 4A. So untuk yang di sini kosong. Terus kita akan dapat A itu sama dengan 1. Kemudian bila kita ganti 0, sebelah kiri akan dapat 3. Sebelah kanan ni kalau ni 0, maka dapat 3A. 3A tambah dengan C, tambah dengan C. So kita dah tahu tadi yang A ni adalah 1. So 3 tolak 3 0. So C ni adalah 0. Kemudian kalau kita ganti kiri nilai dia 1, maka kita akan dapat 5 tambah 7 12. So 12 sama dengan, okey, yang ini tadi A 1, ataupun kita gantilah 1 tambah 3 4. 4A asalnya 4A. Kemudian yang ini kita ganti 1, so dapat 2. Yang ini kita boleh tulis B tambah C. B tambah C. B tambah C. Yang ini kita boleh tulis sebagai 2. 1 tambah 1 2. Okey, so kita selesaikan. Okey, kita ganti mana yang patut ni. So kita ambil 12 sama dengan 4 darab 1 4. Kemudian yang ini dapat 2B saja sebab C kosong, tambah 2B. So kita selesaikan ni, dapatlah nilai B. B itu adalah 8, ni 12. Okey. Ini 12 tolak 4 8. 8 bagi 2 4. So B itu adalah 4. Okey. So daripada sini nanti kita akan dapat, akhirnya kita boleh sambung daripada sini. So sambungan dia adalah, so semua ni kita boleh tulis balik. A itu adalah 1 per X tambah 1. Kemudian BX, B kita 4. So dapat 4X. C 0 over X kuasa 2 tambah 3. Okay. Integration of 1 over X plus 1 minus ataupun plus 4X over X squared plus 3. Okay. X squared plus 3 dx. Okay. Untuk yang pertama ni mudah sebab dia kuasa 1. Okay. Sebab dia kuasa 1, maka kita boleh gunakan ln X tambah 1. Okay, ini mudah. Untuk yang kedua ni, okay, kalau kita nak integrate terus, kita tak boleh sebab ini kuasa 2. Okay, jadi untuk yang kedua ni, okay, yang kedua ni kita terpaksa asingkan sebab kita terpaksa guna substitution method. Okay, katakan saya untuk yang kedua ni, kita andaikan let U equals to X squared plus 3. Ini yang ni kita nak integrate tapi tak boleh integrate terus, maka kita gunakan substitution method. Okay, maka kita ambil let U pilih degree yang paling tinggi. So kita differentiate 2x dx. Okay, tapi kita nak 4x, so kena rak 2 lah. So 2 du sama dengan 4x dx. Okay, maka bila kita nak integrate ini, kalau nak integrate kita boleh tukar kepada, okey, 1 per u. 1 per u. Okey, 1 per u. Kemudian 4x dx kita boleh gantikan dengan 2 du. 2 du. Maka kita akan dapat, kita boleh tulis balik 2 dekat luar, ni 1 per u du. Maka kita boleh gunakan 2 ln u tambah c akhirnya. Tapi pastikan jawapan kita dalam sebutan x. Maka u ni kita tukar balik. Maka kita boleh sambung ni. Maka ini hasil dia adalah 2 ln u. U tu ganti. Ganti dengan x kuasa 2 tambah 3. Kemudian tutup dengan tambah c. Okey. Maka kalau kita rujuk jawapan dia adalah sama. Okey. Cuma untuk yang pertama ni kita boleh dapat ln. Yang kedua, hati-hati jangan dapat ln. Sebab dia degree 2. Jadi apa yang kita buat, kita mesti gunakan substitution method. Bermula dengan pilih u yang sesuai. U pilih degree yang paling tinggi. Okey, yang ini pun sama juga. Kalau kita nak integrate tak boleh ni.
maka terpaksalah kita buat partial fraction. So kita akan ambil x minus 1 over x plus 1 cube equals to, disebabkan ni kuasa 3, kena ulang 3 kali. X tambah 1, kemudian kita akan ambil x tambah 1 kuasa 2 tambah dengan C x tambah 1 kuasa 3. Okay. So kita akan hilangkan dulu denominator dia. Kemudian yang ni kena hati-hati lah ni, sebab semua tu kita perlu darab dengan denominator. Semua ni kena darabkan dengan x tambah 1 kuasa 3. Okey, semua darab dengan ni. Jadi kalau kita ni darab dengan ni, maka kita boleh cancel, tinggallah kuasa 2. Maka a x tambah 1 kuasa 2 tambah dengan, untuk yang ni pula, bx tambah 1. Sebab ni darab yang ni, kita boleh cancel, tinggal kuasa 1. Kemudian yang terakhir ni darab dengan yang ni, tinggallah c. Okay. Kemudian kita punya unknown ni ada 3, maka kita mesti ada 3 nilai x. Okay. Cara yang paling mudah, kalau kita refer pada denominator ni, kita boleh ambil nilai negatif 1. Itu yang paling mudah. Tapi tak cukup, kita perlukan 2 lagi. So kita boleh ambil x equal to 0 boleh, kita boleh ambil x equal to 1 boleh. Ambil yang mana mudah. Okay. Nak ambil 3 dengan 4 boleh, nak ambil 5 dengan 10 boleh. Okay. Yang penting mesti ada 3 nilai x. So kita ganti sebelah kiri, dapat negatif 2. Okay, sebelah kanan ni, ini habis, ini habis, maka itu adalah nilai c. C adalah negatif 2. C negatif 2. Okey, kemudian C negatif 2. Okey, kemudian kalau kita ganti 0, ini akan dapat negatif 1. Ini akan dapat A tambah B tambah C. Okey, jadi kalau kita ganti 0, kita tak akan dapat terus. Okay. So untuk yang ni, kita hanya dapat A tambah B je. A tambah B tolak 1 tambah 2. So dapat 1. Ini yang pertama. Kemudian bila ganti dengan 1, sebelah kiri 0, sebelah kanan dapat 4. Dapat 4, 2 kuasa 2, 4. 4A. 4A, kemudian ini akan dapat tambah 2B, kemudian C. C kita boleh tulis negatif 2. Okey, maka kita akan dapat, kalau semua bagi dengan 2, so 2A tambah B sama dengan 1. Okey, sebab semua kita bagi 2. Okey, bagi 2. Okey, kemudian selesaikan, dapatkan A dan B. Ini kamu selesaikan ni. So kalau kita selesaikan A, selesaikan ni, kamu selesaikan ni, saya bagi jawapan akhir dia. So A sama dengan 1 tolak 1, 0. A0. A0, selesai. Kemudian B ni kita boleh ambil sama dengan 1. Okay? So kita ada 3 nilai. Jadi daripada sini nanti kita boleh ringkaskan, partial fraction ni kita dah boleh ubah kepada, kepada A adalah 0. So ni habis lah. So kita ambil B je. C negatif 2. Okay, B adalah 1 per X tambah 1 kuasa 2. Kemudian C tadi negatif 2. So negatif 2 per X tambah 1 kuasa 3. Okay. Ini hasil daripada kita buat partial fraction. Sama dengan tadi kita dapat integration of 1 per X tambah 1 kuasa 2 tolak dengan 2 per X tambah 1 kuasa 3. Okey. Kemudian bila kita nak integrate, kita tak boleh integrate terus, sebab ini bukan kuasa 1. Kalau kuasa 1 kita dapat ln. Kalau kuasa 2 tak boleh. Apa yang kita buat, kita bawa je kurungan ni ke atas. So dapat negatif 2, yang ni bawa ke atas. 1 kuasa negatif 3 dx. Okey, negatif 2 x tambah 1 kuasa negatif 3. Kemudian daripada sini barulah kita integrate. Kuasa akan bertambah 1. Kemudian bahagi dengan kuasa yang baru. Kalau kita differentiate kurungan ni 1, tak payah tambah ya. So ini tolak 2. Kuasa akan bertambah 1.
bagi dengan kuasa yang baru. Darab dengan 1. Okey. Ini pun sebenarnya darab 1 ni kalau nak buat. Kalau tak nak tak payah. So, akhir sekali tambah C. Maka jawapan kita adalah negatif 1 per X tambah 1. Kemudian tolak ni, tolak ni habis ni habis. So kita akan ambil tambah 1 per X tambah 1 kuasa 2 tambah C. Okey. So jawapan dia adalah yang ni lah. Ini sebenarnya X tambah 1 X tambah 1. So yang ini sepatutnya jawapan dia X tambah 1. So ini salah ni. Ini 1, ni 1. Okey.